A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan li muallifil kitab wa muallimina wa masyaikhina wa ummahatina wa abaina wa lil muslimina wal muslimat syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa imanal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibalu sabbihna wa kunna fa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Nawaina ta'alu wa ta'lim wa tazakku wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalatil ala khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa radha'i wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Malam ni kita sambung kembali pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi dalam bab yang ketiga pada menyatakan lidah. Kita berada di penghujung bab muka surat 13. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat atau yang harus yang sia-sia. Maka seterusnya kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu, artinya ada perkara penting yang nak disampaikan oleh musannif supaya kita ambil perhatian, khususnya tentang berkenaan lidah. Maka musannif supaya kita tahu, kerana ramai yang tak tahu, bahawasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat, iaitu ada 3 jenis perkataan yang dibagikan oleh ulama, yang mana bila satu orang dia bercakap itu, yang mainkan peranannya juga adalah lidah. Maka dalam percakapan seseorang itu dia terbahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, ada kalanya taat, atau yang kedua maksiat, atau yang ketiga yang harus yang sia-sia. Perkataan yang pertama, ada kalanya perkataan tu yang taat, yang baik, yang elok. Yang kedua, perkataan jenis hal kedua yang maksiat. Dan perkataan yang jenis yang ketiga, iaitu yang harus yang sia-sia.
artinya perkataan yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi ada 3 jenis perkataan, satu hak jenis taat, satu hak jenis maksiat, dan satu lagi yang tidak memberikan manfaat. Maka jika ada ia taat, maka kata ulama, jika perkataan yang pertama ia memberikan ketaatan, seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Apa yang termasuk perkataan yang taat? Contohnya bercakap menyuruh perkara yang baik, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh perkara yang baik. Itu salah satu bentuk perkataan yang taat, yang baik. Dan melarang daripada kejahatan. Dan lagi, contoh lagi, perkataan yang baik, yang taat itu melarang daripada kejahatan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah perkara yang mungkar, perkara yang tak baik. Maka itu salah satu menggunakan perkataan yang taat. Maka padanya mana? Hak kelakuan ataupun perkataan yang taat itu menyuruh kepada kebajikan dan melarang daripada kejahatan, pahala yang besar-besar. Artinya kita gunakan lidah ni, hak bercakap, untuk kebaikan, untuk kebajikan. Nampak benda yang tak baik, kita cegah, kita sebut. Kerana hak nak cakap benda yang benar itu satu perkara yang sukar tuan-tuan akhir zaman. Kullu haq walau kana murra. Cakaplah yang benar, yang betul, walaupun perkara itu pahit. Tetapi kalau gunakan juga lidah ni perkataan dalam ketaatan, menyuruh kepada kebajikan, kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran, kejahatan, maka pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Sebab itu kita usahakan gunakan lidah ni untuk bercakap, berkata sesuatu yang dalam ketaatan saja. Kalau tak, rugi besar. Tersangatlah rugi bila mana lidah yang kita ada ni, tetapi kita tak gunakan dalam bentuk ketaatan, maka sebaliknya dia menunjukkan diri dia itu sendiri itu bukan seperti mana akhlak sebagai seorang Islam. Kerana satu keelokan akhlak yang baik sebagai seorang Muslim, dia meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan kebaikan pada diri dia. Ingat apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis kuliah yang lalu, min husni islamil mar'ah tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian setengah daripada keelokan Islam, yang menunjukkan seseorang itu mengamalkan agama Islam dan menunjukkan keelokan kebaikan Islam itu, seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan kebaikan, manfaat kepada diri dia. Jadi sebab itu peranan lidah ini, perkataan ni kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk bahagian yang pertama, iaitu dalam ketaatan. Dalam ketaatan. Tak mampu nak gunakan lidah dalam cakap baik, suruh yang baik, maka kaedah Nabi ajar suruh diam. Takut kan dah bersosial, dah bercampur, dah bercakap. Kalau 100 patah perkataan, 99 tu semua tak betul, satu je betul. Kalau ni susah nak jaga, kata Nabi SAW, kaedahnya diam tu lebih baik.
Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan iman hari akhirat, dia yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala. Amal soleh pahala nanti ambil akhirat, maksiat dosa akibatnya neraka nanti akhirat. Ini orang benar-benar janji, yakin dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Allah Ta'ala dan beriman pada hari akhirat. Falyakul khaira, maka dia akan cakap yang baik-baik je. Dia cakap yang elok-elok saja. Tapi kalau tak mampu, itu kaedah Nabi ajar, auliyasmut, maka diam lebih baik. Diam itu hak lebih baik. Lepas tu ada kalanya kena bawa remote control lah tuan-tuan. Remote control. Kalau tengok TV tu rasa kuat sangat, dia rendahkan volumenya. Slow sangat, kuatkan sikit. Rasa tak boleh cakap, control. Ada remote control. Kadang-kadang main telajak je hari cakap, tak sedar. Sebab tu ni kaedah Nabi dah ajar dah. Sebab takut tuan-tuan, kalau tak, maka perkataan kita, lidah kita menunjukkan perkara yang tidak taat kita, maka menunjukkan kita seorang Islam yang menunjukkan tidak keelokan sebagai seorang Islam. Bahkan kalau sampai tak dapat jaga lidah ni, satu ancaman daripada Nabi SAW, la yadkhulul jannah, maka tidak akan masuk syurga. Orang yang tak dapat menjaga lidah perkataan dia. Sebab tu pahala sangat besar bagi orang yang dapat jaga lidah dia, perkataan dia. Hari ni tuan-tuan, sangat mudah untuk kita dapat pahala dan sangat mudah juga untuk kita dapat dosa. Sebab dah canggih, terlalu canggih sangat. Mudah untuk kita dapat pahala dan mudah juga untuk kita dapat dosa. Cuma terpulang atas kita. Khiyar kita, ikhtiar kita nak pilih hang yang mana. Yang mana tuan-tuan? Satu orang dia sebarkan majlis ilmu. Dia sebarkan majlis ilmu. Tak, dia sebarkannya. Dia khabar, dia bagi tahu. Dia war-warkan. Artinya dia gunakan perkataan yang baik. Ataupun dia send saja tuan-tuan. Maka orang yang mai datang ni majlis ilmu dengan asbab dia tu sebarkan tu, maka dia sebab menggunakan perkataan dia dengan yang baik, menyuruh kepada kebajikan, maka orang yang mai datang tu tuan-tuan, pahala semua masuk pada dia. Tak besar pahalanya tu, pahala semua masuk pada dia. Itu kelebihan yang sangat besar. Dan jika ada ia maksiat, yang kedua, jika perkataan dia guna atas jalan maksiat, bukan ketaatan, maka padanya seksa yang tiada engkau kuasa menanggungnya. Kita tak akan mampu tuan-tuan untuk menahan ataupun menanggung seksa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana dalam dunia dia tak pandai jaga lidah dia. Dia tak pandai menggunakan perkataan dia untuk mendapatkan, meraih ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu satu kerugian yang sangat-sangat besar. Maka oleh yang demikian, bila mana satu orang dia sebaliknya tadi, perkataan dia tidak mengajak kepada kebajikan, melarang daripada kejahatan, maka sudah tentu dia mendapat dosa, dan akhirnya akhirat nanti dia tak mampu untuk menanggung seksa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi SAW, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Artinya, dan tiada mensembamkan akan manusia atas muka mereka itu atau atas hidung mereka itu, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia.
Nabi SAW duk bagi ingatan akhirat nanti tuan-tuan macam-macam hal keadaan rupa manusia mengikut kepada amalan dia hak hidup atas dunia. Tuan-tuan, gambaran kehidupan atas dunia itulah yang menunjukkan sebenarnya gambaran di akhirat nanti. Sebab tu hati-hati setiap tindak tanduk kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu semua gambaran sebenarnya di hari akhirat nanti. Ada yang mana kata Nabi SAW, wahal yakubun nasa, tidak mensembamkan akan manusia atas muka dia, ala wujuhihim. Nanti dekat pada masa ada orang yang menelangkupkan ataupun mensembamkan muka dia atau hidung dia pada tanah. Akan pelik kan orang macam itu. Dia menelangkupkan ataupun mensembamkan wajah dia, hidung dia ni pada tanah. Itu alamat sebenarnya apa hak dia buat atas dunia. Apa yang dia lakukan atas dunia. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam hal ini, maka tak lain dan tak bukan, ada perkara yang dia telah melakukan yang menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disembamkan muka dia, ada telangkupkan muka dia atas hidung dia, melainkan kata Nabi SAW, kerana apa? Illa hasaidu alsinatihim. Kerana ni kata Nabi SAW, dengan sebab lidah dia. Sebab dia dulu orang hidup atas dunia, dia tak dapat nak jaga lidah dia dengan baik. Maka akhirat tuan-tuan, itu rupa keadaan dia. Itu rupa keadaan dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang kata apa, ngumpat ke, membawang ke, keji ke, biar aja. Orang pun ada sebut apa? Mulut manusia, mulut orang, ustaz, mana boleh nak tutup? Memang tak boleh nak tutup. Tak, kalau boleh jahit je. Tak boleh tuan-tuan. Cuma tinggal lagi kaedahnya kata Nabi SAW, biarkan. Kata ulama, biarkan. Sebab masing-masing ada mulut. Cuma hak pilih dia yang mana. Dia nak gunakan lidah perkataan dia yang mana, taat ataupun maksiat. Kalau dia guna taat, pahala dia dapat. Kalau dia guna atas maksiat, atas keji, ngumpat, ngutuk, cerca, maka itu atas maksiat. Maka dia takkan sanggup tuan-tuan untuk menanggung azab Allah Ta'ala hari akhirat. Ada orang main datang, dia kata, tak tahan Ustaz, kita sabar ni ada hadnya. Sabar ni ada hadnya. Tuan-tuan, sabar ni sebenarnya tak ada had. Siapa kata sabar tu ada had, memang sebenarnya dia dah tak sabar. Yelah, kita sabar juga Ustaz, tapi kena ingat, sabar ni ada had. Tak ada tuan-tuan. Betul Allah Ta'ala kata apa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar. Sabirin, yang sangat sabar. Dia tak ada hadnya, tak ada sampai satu ketika meletup. Itu maknanya dia sudah tidak sabar. Dia sudah tidak sabar. Sebab sabar ni, kita perlu sabar. Artinya kalau dia dah tak tahan tu, maknanya dia dah hilang sabar lah. Artinya dia bukan orang yang sabar. Sebab orang yang sabar sajalah yang akan, Allah Ta'ala kata innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar. Apa jua sekalipun tetap sabar. Itu yang sampai makam tu yang kita tak dapat tuan-tuan, kedudukan tersebut. Itu yang bila kita bukan kedudukan dia, kita bukan makamnya, maka tu yang kita kata sabar ada hadnya. Sabar ada hadnya. Sebab apa? Ganjaran bagi orang sabar tu besar. Bersama dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kerana innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Artinya Allah Ta'ala bagi bantuan, Allah Ta'ala bagi nusrah, Allah Ta'ala bagi kebaikan selagi mana dia dalam keadaan sabar. Cuma tinggal lagi macam mana kita nak usaha didik tarbiyah kita ni hak jadi orang sabar. Yang pertama kena belajar. Kena belajar. Kena belajar. Kena belajar hak bidang apa? Kena tengok dulu. Takkan nak jadi orang sabar belajar bidang matematik? Nak jadi orang sabar belajar bidang geografi? Nak jadi sabar kena sesuai dengan ilmu dia. Maka bidang ilmu yang sesuai untuk jadi orang sabar kita, nak mentarbiah kita, tak ada yang bukan ilmu tasawuf. Lepas tu nak jadi orang betul-betul sabar, tuan-tuan, kena usaha untuk kita bersihkan hati kita. Bersihkan sungguh-sungguh. Jangan mengaji, tuan-tuan, separuh jalan. Melainkan memang tak boleh buat kuliah PKPB. Tu lain cerita lah. Ini kejam celup. Kejap ada, kejap tak ada. Banyaknya tak ada daripada ada. Bukan orang sini, orang Afrika. Dia macam biskut. Kejap ada, kejap tak ada dah. Tak boleh. Dalam kita nak jalan kita menuju ke hadratillah subhanahu wa ta'ala ni, hati kena bersih. Baru dapat hakikat sabar tu, kedudukan sabar tu. Hati tak bersih tak boleh lagi, tuan-tuan. Hati tak bersih. Jalan nak hati bersih bukan senang. Mujahadah, susah payah. Sebab tu syarat untuk kita sampai kedudukan hakikat yang nak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali perlu apa? Takhalli. Perlu kosongkan dulu. Kosongkan hati kita lain daripada perkara yang sepatutnya. Bersihkan. Jangan ada cinta dunia, cinta harta, cinta pangkat, cinta jawatan, sum'ah, riya, takabur. Kena bersihkan. Kalau tak, dia tak akan jadi, tuan-tuan. Dia tak akan sampai. Itu yang belajar tasawuf tapi makin lagi tak sabar. Itu ada something. Kalau kita menjalani ilmu tasawuf, setakat belajar saja, tuan-tuan, tapi tak praktik, itu yang tak sampai. Yang kata ahli sufi, dia yang mempraktikkan, mengamalkan. Itu yang kata ahli sufi. Kita ni hot teori ni, tuan-tuan, belum lagi. Kita ni baru belajar tasawuf, belum ahli sufi. Belum ahli sufi. Takkanlah, tuan-tuan, baru berapa bulan, 6-7 bulan ke setahun, semua dah tergolong semua kami ahli sufi, Ustaz. Kami ahli sufi. Masya Allah, tabarakallah. Ahli sufi belaka. Belum, tuan-tuan. Hak kita ni baru nak belajar, nak praktik ni. Bila praktik amal tu, itu yang disebut sebagai ahli sufi. Orang yang sentiasa membersihkan hati dia daripada perkara-perkara yang aghyar, perkara yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu, tuan-tuan, dalam kehidupan seseorang, kalau dia tidak masuk, dia tidak pelajari, dia tidak terjun dalam bidang ini, dalam bidang tasawuf, dia tak usaha untuk membersihkan hati dia, bahaya. Sangat-sangat bahaya. Siapa jua sekalipun dia, sangat-sangat bahaya. Apa kata Imam Sazuli rahimahullahu ta'ala? Faman lam yataghalgal bihazihil ulum, siapa yang tak sibukkan dengan ilmu ni ilmu tasawuf, siapa-siapa juga sekalipun, ustaz ke, kiai ke, apa juga sekalipun, ada lebihkan pada ilmu fiqh ke, ilmu yang lain-lain ke dan sebagainya, tapi dia tak ada fikir risau tentang hati dia. Sebab apa? Tiada manusia yang boleh terlepas daripada penyakit hati.
Tak ada satu orang tuan-tuan boleh terlepas daripada penyakit hati. Yang virus penyakit hati ni semua orang boleh diinggapi tuan-tuan. Semua orang boleh diinggapi walaupun tidak bergejala. Yang tak bergejala ni masalah. Tiba-tiba buat swab ada virus pula. yang ni yang sangat bahaya. Dia tak perasan tuan-tuan, dia tak perasan. Tak bergejala lah. Dia tak perasan. Rupanya dia ada penyakit hati. Sebab apa? Dia tak sibukkan, dia tidak terjun, dia tidak belajar ilmu tasawuf. Wa man lam yataghalghal fi hazil ulum, kata Imam Sazuli rahimahullah taala, siapa yang tak sibukkan dengan ilmu ini, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Wa huwa mata, maka dia mati ala kabair, dia mati dalam keadaan dosa besar. Na'udzubillah. Bukan dosa kecil tuan-tuan, dosa besar. Maka dia mati dalam keadaan kabair. Kabair ni dosa besar. Wa huwa la ya'lam, sedangkan dia tak tahu. Dia tak tahu. Pak dia ingatkan bila dia tak minum arak, dia tak berzina, dia tak berjudi, artinya dia tak ada buat dosa besar. Tetapi malangnya tu, sebab tu dia tak tahu. Sebab apa? Tak ada gejala. Dia tinggalkan ilmu ni, dia tak bersihkan dalam kehidupan dia, hati dia, untuk sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua orang akan mati tuan-tuan. Semua orang akan mati. Maka mati dia tu, na'udzubillah, mati dosa besar, sedangkan dia tidak tahu. Sebab tu tuan-tuan, kita usaha niat azam selesaikan yang salah satu ilmu yang wajib kita belajar ni, ilmu tasawuf. Laki-laki, perempuan, orang muda, orang tua, suami, isteri, tak terlepas. Tak terlepas. Tuan-tuan, agak-agak orang rumah kita dekat rumah tu dah lepas ke belum tu ilmu fardu ain? Tasawuf. Salah satunya anak-anak yang kita banggakan dengan kejayaan mereka apa semua, dah lepas ke belum? Mereka dah terlepas tak daripada penyakit hati? Tak. Sebab tu kita jangan syok sendiri tuan-tuan. Syok sendiri. Berat tanggungjawab tu. Berat tanggungjawab yang besar. Tak. Kalau tengok dia suka membawang je, masalah tuan-tuan. Pak Hajinya pergi rajin kuliah, tapi orang rumah rajin membawang. Ada grup WhatsApp geng membawang, geng bawang. Berat tuan-tuan. Tak lepas. Tak lepas. Dia tak kira tuan-tuan, suami ke, isteri ke, laki-laki ke, orang tua ke, orang muda ke, maka kena lepaskan tanggungjawab ni. Fardu ain. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka sebab itu, bahawasanya tanggungjawab kita wajib atas kita untuk kita menjalani ubudiyah kepada Allah Ta'ala ni. Hati kena usaha untuk dibersihkan. Sebab tu syarat pertama, rukun pertama dalam tasawuf itu, nak bersih hati, takhalli, kena bersihkan, kena buang. Kena buang. Sebab kalau satu orang tuan-tuan ni cawan, dia nak minum air kopi, air kopi, ni ada air kopi ni separuh, tapi bukan ni lah, ni air masak. Malam ni tak ada air kopi. Air tu ada. Air kopi separuh. Dia nak minum air teh. Kalau dia tak kosongkan cawan ni, dia tak bersihkan cawan ni, ada lagi air kopi walaupun separuh, tapi dia nak minum air teh, dia tuang air teh, dia dapat tak betul-betul minum air teh? Tak. Dia jadi air apa tuan-tuan? Tebeng. Tebeng ke TO ke apa tu, bulang lah. Dia tak dapat rasa betul-betul tuan-tuan yang dia nak minum air teh tersebut. Tak. Ada rasa kopi sikit, ada rasa teh, macam kopi. Jadi dia tak dapat kesempurnaan yang sepatutnya, hakikat sepatutnya dia tak dapat.
Maka dia nak dapat betul-betul rasa teh, dia kena buang kopi. Dia kena bersihkan cawan ni, buang kopi kosong, baru letak air teh, baru dia minum, dapat rasa hakikat air teh. Begitulah tuan-tuan dalam hati kita. Lepas tu bila tak bersihkan sungguh-sungguh, kita masukkan juga taat, kita masukkan juga ada sabar. Tapi dalam masa yang sama ada sum'ah, ada takabur, ada riak. Itu yang dia celang-celuk tu. Ada masa kita berat nak amal ibadah, ada masa kita rajin. Dia tidak konsisten, dia tidak istiqamah. Dia tidak istiqamah. Sedangkan satu amalan ibadah yang istiqamah itu lebih besar daripada 1000 karamah. 1000 karamah. Maka sebab itu kadang-kadang kita sukar untuk nak konsisten, nak istiqamah tu susah. Mana-mana amal ibadah, sebab dia bercampur-campur. Ada riya, ada sabar. Itu yang sabar kita ada had, ustaz. Memang. Sebab apa? Dia tak betul-betul bersih. Cuba dia buang habis semua tuan-tuan, perkara-perkara yang masmur apa, dia masuknya ketaatan, maka dia akan taat je. Maka dia masuk sabar, dia akan sabar je. Masuknya redha, dia akan redha je. Sebab tu rukun dalam tasawuf yang pertama sekali kena takhalli, kena bersihkan. Buang bersihkan. Kalau nak bersihkan ni tuan-tuan, yang pertama rajin baca Quran. Dengan tadabbur, berserta dengan tadabbur, yang ini kena perhatikan. Baca Quran bukan baca gitu saja. Kalau boleh duk perhatikan apa ayat tersebut yang Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala sebut, nak supaya kita faham dan amalkan. Satu-satu. Kalau tahu maknanya, kemudian tafsirannya, itu dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Kalau dibuat macam ni tuan-tuan, kita baca Quran dengan menghayati, dengan tadabbur, insya-Allah Allah Ta'ala akan campak sedikit-sedikit nur tuan-tuan dalam hati. Nur. Yang kedua apa dia? Ni nak takhali, nak buang ni, zikrullah bil khusyu'. Zikir dengan khusyuk. Ada orang zikir juga, tapi lalu gitu je tuan-tuan. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Apa dia baca pun tak tahu lah tuan-tuan. Sebab tu tak ada apa-apa. Nak betul-betul kesan pada hati baru datangnya nur tu, zikir bil khusyuk. Zikir dengan khusyuk. Maknanya kalau satu orang tu diistighfar, astaghfirullah, 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 kena hayati tuan-tuan, kena khusyuk, kena hayati. Allah Ta'ala ampunkan dosa telinga kita, dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa kedua tangan kita. Itu dengan khusyuk. Bayangkan, bayangkan khusyuk, fokus. Astaghfirullah, astaghfirullah, kita ni banyak dosa, kita ni pendosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu baru datang zuk tuan-tuan, dia baru datang masuk. Itu baru sikit Allah Ta'ala campakkan nur, Allah Ta'ala akan hilangkan perkara-perkara yang masmumah, perkara yang aghyar dan sebagainya. Selawat itu juga satu-satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hayati. Ingat juangan Nabi SAW, kasih cinta Nabi SAW pada kita. Baru dia akan datang nur tuan-tuan. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat kebesaran Allah Ta'ala, khusyuk, fokus. Tak apalah, hak tadi, hak zikir tadi yang macam itu masih lagi dikira orang zikir, cuma tak ada apa-apalah. Tetapi hak lebih baik daripada tidak zikir. Ada orang kata, dia kata tak payahlah sana zikir, kalau zikir pun kita tak khusyuk, lebih tak payah zikir. Tak, silap tu. Tak apa, zikirlah walaupun dalam keadaan tidak khusyuk. Sebab nak main datang khusyuk tuan-tuan, bukan malam ni tu, jam tu dapat khusyuk dah. Tak apa, zikirlah walaupun tidak khusyuk.
maka itu lebih baik daripada orang yang tidak berzikir. Tidak berzikir. Sebab tu nak Allahumma salli alaihi wasallam, nak bersihkan hati tadi, zikir dengan dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan khusyuk. Yang ketiga, rajin-rajinkan selalu mujalasatul ulama, duduk dalam majlis para alim ulama, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ilmu. Dia akan bersihkan hati kita, lembutkan hati kita. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu hati tu kena jaga. Kena jaga. Kena sentiasa hidup, kena sentiasa subur, kena sentiasa lembut. Jangan sampai mati dulu. Sebab jalan hati tu mati, dia kerah dulu. Kaswatul qalb. Hati tu dia boleh kerah. Bila dia kerah, maka dia jalan kepada mati. Bila mati, tuan-tuan, yang baik dia tak nampak baik, yang baik dia nampak buruk, yang buruk dia nampak baik. Sebab tu jangan sampai mati. Hati tu suburkan dulu, hidupkan hati tu sebut. Sebab tu kata ulama, tuan-tuan, dalam jalan kita ubudiyah, melakukan ibadah, perjalanan kita kepada hadratillah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, hati tu kena sentiasa hidup, jangan mati. Apatah lagi kita baru mubtadi' ni, permulaan ni, kena jaga hati tu jangan sampai mati, jangan sampai keras. Jangan sampai keras. Hati ni boleh keras, tuan-tuan, bahkan dia lebih keras daripada batu. Dia lebih keras daripada batu. Maka dalam kita perjalanan kita ni, awal-awal ni, supaya hati kita sentiasa hidup, tak kerah, tak mati, tuan-tuan, maka ulama ajar satu amalan supaya hati ni sentiasa hidup, iaitu zikirkan, bacakan zikir tersebut, iaitu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Tuan-tuan ikut saya boleh? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Kaedahnya, tuan-tuan, satu hari 40 kali, jangan kurang. Ni untuk awal ni, permulaan ni, dalam kita nak bersihkan hati dan supaya hati tu sentiasa hidup, jangan sampai kerah, apatah lagi mati. Maka ulama minta kita zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 kali setiap hari. Setiap hari 40 kali. Tak banyak, tuan-tuan, sikit je, dan tak lama pun. Tapi jangan kalut-kalut. Ya qayyum la ilaha anta, ya qayyum la ilaha anta, ya qayyum la ilaha anta. Bukan makin hidup lagi mati, tuan-tuan, ada lah. Satu-satu hayati 40 kali satu hari. Setiap hari 40 kali. Tak banyak. Kadang-kadang, tuan-tuan, yang merasakan banyak tu syaitan. Banyak je, masih habis lama. Habis dia tinggal, tuan-tuan. Lama je, 40 tu banyak. Tak buat. Yang merasakan lama banyak tu syaitan, tuan-tuan. Syaitan. Ini jangan tinggal. Disebut dalam kitab Sayyujinya sebagai seorang murid. Murid ni, kita pun semua murid tak? Murid ni orang yang belajar, orang yang berkehendak dalam masih berjalan ke hadratillah subhanahu wa ta'ala. Maka ini jangan tinggalkan ni, supaya bila hati kita hidup, lembut, maka mudah untuk menerima kebaikan-kebaikan sampai kita benar-benar menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa di sisi Allah Ta'ala.
Maka sebab itu bahaya orang yang tinggalkan bersihkan hati ataupun tak belajar langsung ilmu tasawuf. Sangat-sangat berbahaya. Mana-mana kebaikan tak akan mudah dapat, tak akan meresap tuan-tuan, apatah lagi nak amalkan dalam kehidupan dia. Sebab tu Nabi kata nanti hari akhirat ada segolongan manusia dia mesembamkan muka dia. Mesembamkan muka dia. Tak lain dan tak bukan, kata Nabi SAW, illa hasaidu alsinatihim. Kerana sebab ni, lidah dia, perkataan dia. Hidup atas dunia dia tak dapat jaga lidah. Mengumpat, mengadu domba, namimah, menghasut dan sebagainya. Dengan sebab tu tuan-tuan, muka dia disembamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada perkataan itu yang harus, yang tiada berfaedah. Jenis perkataan yang ketiga, iaitu perkataan yang tak mendatangkan pahala dan tidak mendatangkan dosa. Tak ada apa-apa, tak ada manfaat untuk diri dia. Maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin. Malaikat kiraman katibin ni malaikat yang mencatat amal baik kita, buruk kita. Itu namanya malaikat kiraman katibin, malaikat pencatat yang mulia. Dengan barang yang tiada kebajikan padanya. Malaikat tulis juga, tapi tak tulis pahala dan tak tulis dosa. Tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa ni tuan-tuan, dia termasuk golongan minal khasirin, orang yang rugi. Orang yang rugi. Tak ada apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu bila malam je tuan-tuan, malam lepas isyak je, malam je, kata ulama, manusia dia tergolong kepada 3 jenis golongan. Bila malam je, mai datang malam ni, manusia tergolong daripada 3 jenis golongan. Gak-gak kita tang mana tuan-tuan? Yang pertama, golongan yang malam tu dia jadikan untuk dia beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Termasuk tuan-tuan dah malam ni, gunakan untuk ibadah. Ni belajar ilmu ibadah, belajar mengaji ni ibadah. Dia gunakan jalan ibadah. Sebab tuan-tuan, hak lepas isyak ni memang tak digalakkan kita bercakap-cakap berbuah kosong, melainkan jalan ibadah ni, mengaji. Boleh, tak ada masalah. Ataupun muzakarah, majlis ilmu, boleh. Berbincang, tak ada masalah. Tapi kalau buah-buah kosong tuan-tuan, tak ada. Maka malam dijadikan sebagai wasilah untuk dia amal ibadah, ngaji, belajar dan sebagainya. Maka dia merupakan orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Dia tergolong daripada orang yang beruntung. Ini yang kita nak. Ada juga golongan yang kedua, malam tu dia mengambil kesempatan malam tu tuan-tuan, dia melakukan maksiat dan dosa. Dia termasuk orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai minal khasirin, orang yang amat rugi. Amat rugi. Golongan yang ketiga, malam tu dia mengambil kesempatan malam tu tuan-tuan, ibadah pun tidak, buat dosa maksiat pun tidak, terus tidur. Sampai habis subuh tak ada apa. Artinya pahala tak ada, dosa pun tak ada. Itu dipanggil orang yang tertipu. Orang yang tertipu, tak ada apa-apa. Lagi kena tipu lah, rugi. Maka sebab itu bagaimana kita kena fikir usaha setiap gerak-geri kita, masa kita, seharian kita itu biar semuanya beribadah, pahala. Jadi kalau orang yang jenis ketiga ni, perkataan dia tidak memberikan sebarang faedah, sehingga kan malaikat kiraman katibin nak tulis tu tak tahu apa nak tulis, kebaikan yang ada pada dia, tak ada apa. Rugilah tuan-tuan.
rugi dan dia tertipu kerana tidak mendapat gunakan lidah perkataan dia membawa pahala kepada dia. Dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala yang tertulis di dalamnya perkataan yang sia-sia dan membacanya di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan bila hak malaikat tulis tu, tak ada pahala pun, tak ada apa semua. Bila dipersembahkan kepada hadratillah subhanahu wa ta'ala yang tertulis tu, apatah lagi yang sia-sia, tak ada manfaat. Macam mana tuan-tuan? Pahala tak ada, tapi perkataan lidah yang digunakan tu, malaikat tulis tak ada benda yang memberikan manfaat. Sia-sia lah. Dan membacanya di hadapan Allah Ta'ala. Bila dibaca buku amal catatan kita tu yang ditulis malaikat kiraman katibin tu, tak ada benda yang manfaat, dibaca di hadapan Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, ibarat perkataan hadapan ni kena hati-hati. Hadapan itu bukan menunjukkan jihad, bukan menunjukkan arah. Lepas tu kena mengaji. Hati-hati. Dia kata ini apa? Allah Ta'ala bentang ni baca di hadapan Allah. Baca betul-betul depan Allah. Tak. Maha suci Allah. Hadapan di sini bukan artinya berjihad. Berjihad ni arah. Berarah ni tuan-tuan, Maha suci Allah SWT berarah. Lepas tu dalam tauhid, 6 perkara ni kita kena nafikan pada Allah Ta'ala. Dia termasuk dalam berjihad berarah. Apa dia? Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. 6 perkara ni termasuk yang disebut sebagai berjihad berarah. Allah Ta'ala tidak depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Ini perlu kita tanzihkan, sucikan Allah Ta'ala daripada berjihad. Ini sebab nak bagi faham kita je. Maknanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tu nanti berada di hadapan, tak. Maha suci Allah. Laisa kamitslihi syai'. Kalau tak syirik nanti tuan-tuan. Kata Allah Ta'ala kat langit, duduk atas aras, Allah Ta'ala turun pada langit dunia dan sebagainya. Hati-hati tuan-tuan. Lepas tu dia ada kesinambungan. Macam tasawuf, fiqh, tauhid tu kena sempurna. Jadi mana bila dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buku catatan kita yang telah ditulis kiraman katibin, tapi hanya yang ditulis perkataan yang sia-sia, tak ada manfaat. Pada ketika huru-hara yang sangat besar, lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang. Satu keadaan yang sangat dahsyat tuan-tuan pada ketika itu. Pada hari akhirat, pada mahsyar, dalam keadaan yang sangat huru-hara. Kerana masing-masing pada ketika itu, apa dia? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Sebab masing-masing semua nak lepas daripada azab api neraka. Bila nafsi-nafsi semua sendiri-sendiri huru-hara, dan masing-masing semua nak percepatkan penghisapan. Sebab dah tak tahan dah tuan-tuan. Tak tahan dah masa itu. Sebab tu tak sempat nak tengok orang lain, walaupun dalam keadaan tidak berpakaian. Sebab tu bila Nabi SAW menyatakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bangkit-bangkit kubur je semua dalam keadaan tidak berpakaian. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, tak ada pakaian, tak ada baju kita, tak ada. Malulah macam itu. Tak, malulah ya Rasulullah macam itu, orang tengok. Nabi SAW kata, wahai Aisyah, pada ketika itu, pada saat itu, tak sempat pun satu orang nak jeling ataupun tengok ke bawah. Tuan-tuan bayangkan, tak sempat nak jeling, tempat nak tengok, betapa sibuk tak sibuk. Kan kita ada orang, dia sibuk buat kerja kan. Dia sibuk buat kerja, kita lalu-lalang depan dia pun dia tak nampak. Dia kata, Ji, tadi saya lalu depan Haji, ada ke? Ada, banyak kali saya lalu apa semua. Tak nampak pun, tak perasan. Sebab apa? Dia sibuk.
Begitulah tuan-tuan manusia di pada masa nanti, dia punya sibuknya sangat, nafsi-nafsi semua masing-masing nak lepaskan diri, sampai tak sempat tuan-tuan jeling tengok orang lain, tak ada. Sampai dahsyat macam itu. Bila Nabi SAW khabar itu, tenang sikit kan, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak malulah tengok jeling. Nampak tak sempat tuan-tuan, masing-masing hak semua sibuk tengah huru-hara. Masing-masing nak percepatkan penghizapan. Melainkan siapa boleh pada ketika itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ketika itu tuan-tuan, semuanya akan dibentangkan pada kita. Sama ada amal yang baik maka dibalakan syurga, maka amal yang buruk dibalas neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu kata ulama, jagalah sungguh-sungguh lidah kita, perkataan kita, jangan sampai mendatangkan kerugian yang amat besar dalam kehidupan kita, sehingga kan kita mendapat balasan yang tidak baik di dalam akhirat nanti, iaitu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Maka oleh itu hati-hatilah, sentiasa memelihara lidah kita, perkataan kita, sentiasa boleh mendatangkan pahala yang boleh mendatangkan keuntungan yang besar nanti kita di hari akhirat kelak nanti. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan, dan kita sentiasa menjaga anggota-anggota yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala sebagai anugerah yang besar. Maka sebagai tanda orang yang bersyukur ke hadatillah Subhanahu wa ta'ala dengan anugerah anggota yang diberikan oleh Allah Ta'ala, terutamanya lidah, maka kita sentiasa memeliharanya dan menjaganya daripada melakukan perkara maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya tuan-tuan usahakan setiap hari jangan tinggal zikir tadi, ya hayya qayyum la ilaha illa anta, satu hari 40 kali buatlah tanpa jemu. insya-Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan lembutkan hati kita, suburkan hati kita, sentiasa hidupkan hati kita, dan insya-Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan sentiasa campakkan nur dalam hati sanubari kita bila mana kita sentiasa melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang akan datang kita akan masuk fasal yang keempat pada menyatakan perut. Mudah-mudahan panjang umur, diberikan kesempatan. Kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Cukuplah tuan-tuan? Cukuplah tuan-tuan, kena pukul 10. Sekejap je. Ya. Yang kami dapat tak ada. Tak. Yang kami dapat, kami diijazahkan begitulah yang warid daripada para masyayikh, ya hayyul qayyum la ilaha illa anta saja. Saya nak benarkan, nak confirmkan tak berani. Sebab itu hak yang dapat tu je. Ada pun nak tambah, wallahu alam, saya tak berani lah benda tu. Sebab kalau dah tu, itu sajalah yang saya sampaikan tuan-tuan, sebagai satu amanah juga. Kalau saya kata boleh tambah dan menyalahi daripada masyayikh guru kami pula menyatakan begitu, apa yang kami dapat itu saja, ya hayyul qayyum la ilaha illa anta. Boleh je, insya-Allah. Ya, kadang-kadang kita macam tak sedap nak pula, tambahlah sikit. Tiba tengah rajin dah. Tiba tengah rajin, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi kalau itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan yang penting kita buat, kita amalkan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Cukuplah tuan-tuan. Kita limit masa ni 1 jam dah. Yang penting kita dapat ada kuliah ni pun dah memada dah tuan-tuan. Setakat ni diteruskan seperti biasa. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakhalna ma'a Daud al-jibalu sabbihna wa kunna fa'ilin. Allahumma arinal haqqa haqqan wa zunna tibaa wa arinal batila batilan wa zunna ijtinaba. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair qarribna wa an syarr ab'idna
waqdi hawaijana fid dunya wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fi ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bi husnil khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrukana min ba'dihi tafarrukan ma'suma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan, hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal soleh ibadah yang kita akan terima di akhirat kelak nanti. Kita tutup dengan inna hadzal niyyah wa ala niyatin salihah rabbana taqabbal minna bi sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.